Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ilmi bin Zulkifli 271685 ingin membentangkan analisis dan kajian pasaran. Struktur dan piramid penduduk. Piramid penduduk negeri Kelantan berbentuk progresif pada tahun 2010 dan dijangka kekal hingga tahun 2040. Piramid progresif menggambarkan kadar kelahiran yang tinggi, manakala kadar kematian bayi pula adalah rendah. Jumlah penduduk muda yang ramai akan menjadi aset bagi tenaga buruh pada masa akan datang, manakala jangka hayat warga emas dianggarkan semakin meningkat pada tahun 2040. Pada demografi sosial penduduk Kelantan pada tahun 2021, penduduk Kelantan berjumlah 1.93 juta orang yang merangkumi semua daerah Kelantan. Bagi bilangan penduduk lelaki pula sebanyak 0.98 juta orang dan bilangan penduduk wanita berjumlah seramai 0.95 juta orang pada tahun 2021. Jangka hayat ketika lahir untuk lelaki adalah 69.9 tahun, manakala perempuan 76.5 tahun bagi anggaran tahun 2021. Komposisi penduduk yang terdapat di Kelantan bagi warga negara sebanyak 97.9% dan bukan warga negara iaitu 2.1%. Bagi kategori penduduk berasaskan kaum iaitu bagi kaum Bumiputera berjumlah 94.1%, Cina pula berjumlah 3.0%, India berjumlah 0.2% dan lain-lain berjumlah 0.6%. Bagi umur penduduk di negeri Kelantan yang berumur 0 hingga 14 tahun berjumlah 29.3% dan bagi umur bekerja pula 15 hingga 64 tahun sebanyak 63.8% pada tahun 2021. Seterusnya, struktur umur tua dianggarkan 65 ke atas sebanyak 6.9% pada tahun 2021. Seterusnya saya akan sambung bahagian konsep plan. Okey. Dalam konsep plan pembangunan ini, yang pertama kami akan membangunkan dewan, yang mana dewan ini adalah bertujuan untuk memudahkan penghujung dalam mengadakan sesuatu majlis seperti perandingan dan mesyuarat. Yang kedua adalah kolam ikan. Kolam ikan ini dibina untuk menceriakan dan mengindahkan lagi kelestarian kawasan chalet. Yang ketiga adalah kami akan membangunkan bilik staf, yang mana bilik staf ini disediakan untuk memudahkan staf yang duduk jauh daripada tempat kediaman mereka. Yang keempat pula adalah bagi. Bagi ini akan ditempatkan berdekatan dengan pintu masuk resort. Dan bagi ini disediakan untuk mengambil dan menghantar barangan pengunjung ke chalet yang didaftarkan. Untuk yang kelima, pondok rehat atau seterusnya adalah plan semasa. Okey, untuk kawasan tapak projek yang dipilih adalah kawasan sawah padi, yang mana ia mudah dilakukan pembangunan dan pembinaan serta merupakan tanah pamah yang rata. Dan di kawasan tersebut terdapat sungai yang boleh dijadikan kawasan untuk para pelanggan melakukan aktiviti memancing dan beriadah bersama ahli keluarga. Dan yang terakhir, ia berdekatan dengan jalan raya utama dan ia memudahkan pelanggan untuk mencari lokasi resort serta memudahkan kerja-kerja pembuatan resort disebabkan jalan raya utama tersebut memudahkan proses penghantaran barang-barang binaan. Lanjutkan kepada plan sekitar. Untuk kemudahan yang sedia dibangunkan di kawasan sekitar pembangunan resort ini adalah Sekolah Kebangsaan Lubuk Bongor, Masjid Lubuk Bongor, Klinik Kesihatan Lubuk Bongor, Hospital Jelly Kelantan, Homestay Lela Lubuk Bongor dan stesen minyak.
Bagi tempat menjamu selera, terdapat Kak Jah mi celup dan Kuotiao mi udang galah. Dan bagi memudahkan pelanggan untuk pergi membuat aktiviti luar, terdapat beberapa kawasan yang sesuai dijadikan sebagai aktiviti luar seperti Bukit Solar, Gunung Stong dan Gua Ikan. Saya akan teruskan kepada penerangan berkaitan dengan rancangan susur dan komponen pembangunan. Okay, seperti yang anda lihat di skrin memaparkan contoh lakaran yang dibuat bagi menentukan dan menetapkan kedudukan komponen pembangunan yang akan dibangunkan di tapak projek, serta penyusunan landscape yang bersesuaian dengan tema yang dibawakan iaitu Traditional Nature Resort. Tambahan pula, tapak projek ini menghubungkan dua jalan iaitu jalan utama dan jalan kampung. Lakaran perancangan projek dibuat untuk memudahkan atau memberi gambaran yang jelas berkaitan dengan pembangunan yang ingin dibangunkan di kawasan tapak projek. Oleh itu, terdapat 7 struktur bangunan yang akan dibangunkan atau dibina di tapak projek. Reka bentuk yang pertama ialah reka bentuk chalet yang memaparkan dari pandangan sudut hadapan dan belakang. Reka bentuk chalet lebih bertemakan kepada tradisional dengan struktur bina yang diperbuat daripada kayu yang terpilih untuk memberi atau mewujudkan suasana kampung yang damai dan nyaman. Oleh itu, terdapat beberapa perkakas perabot dan barangan elektrik yang disediakan. Antaranya ialah katil queen, televisyen, almari dan kemudahan air panas. Seterusnya, dewan yang dilihat daripada pandangan sudut kiri. Dewan ini dibina untuk memberikan kemudahan kepada para pengunjung untuk menjalankan atau membuat sesuatu majlis atau program yang dilakukan secara tertutup bersama ahli keluarga dan rakan-rakan yang hadir ke resort ini. Dalam masa yang sama, kemudahan parking yang luas serta jaminan keselamatan turut disediakan kepada para pengunjung yang berkunjung ke resort ini. Seterusnya, surau juga dibina dengan reka bentuk yang unik dan menarik serta memberi kemudahan kepada para pengunjung Muslim untuk menunaikan ibadah solat. Selain itu, bilik staf turut dibina di dalam resort ini bagi memudahkan pekerja-pekerja di sini untuk berehat atau tinggal buat sementara waktu di sini sekiranya kediaman mereka jauh daripada kawasan tempat kerja. Seterusnya, bagi reka bentuk restoran pula lebih berkonsepkan kepada moden. Akan tetapi, makanan yang disediakan adalah terdiri daripada makanan tradisional Kelantan yang hanya terdapat di restoran ini sahaja. Akhir sekali, kaunter untuk check-in dan check-out ditempatkan di pintu hadapan restoran di pintu hadapan resort bagi memudahkan pengunjung membuat pendaftaran bilik. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulsaini bin Muhammad Anslan dengan memegang kad Matric 278-238. Saya di sini akan membentangkan berkaitan dengan kos projek bagi membina resort. Okey, pertama sekali kita akan melihat kepada kos bayaran kepada pihak berkuasa iaitu pejabat tanah. Jadi jumlah keseluruhan untuk dibayar kepada pejabat tanah adalah RM1,754. Sekarang kita akan melihat kepada kos bayaran 3 lot tanah kepada pemilik asal. Jadi lot pertama iaitu 1465, bayaran adalah sebanyak RM160,200. Lot kedua 1466, bayaran adalah RM87,990 dan lot yang terakhir 1467, bayaran adalah RM63,900. Jadi jumlah keseluruhan adalah RM342,900.
Di sini adalah data bagi jumlah keseluruhan pembiayaan projek. Jadi kos bayaran kepada pihak berkuasa adalah RM1,754. Kos bayaran 3 lot tanah kepada pemilik asal adalah RM342,090. Kos bahan dan kos dalam pembangunan adalah RM1,789,687. Manakala kos upah buruh adalah RM846,720. Yang terakhir adalah kos overhead adalah RM193,200. Jadi jumlah keseluruhan pembiayaan projek adalah RM3,173,451. Anggaran pulangan keuntungan pembangunan resort. Sekarang saya akan menunjukkan cara pengiraan jualan perkhidmatan bagi sebulan. Yang pertama adalah penginapan chalet sebanyak 21 unit dengan harga per hari untuk 1 unit adalah RM250. Jadi keuntungan bersih sebulan adalah RM157,500. Restoran pula keuntungan bersih satu hari adalah RM3,000. Jadi keuntungan bersih sebulan adalah RM90,000. Kolam renang pula, harga tiket bagi orang awam adalah RM10. Jadi keuntungan bersih sebulan adalah RM19,500. Harga sewa per hari untuk dewan adalah RM350. Jadi keuntungan bersih sebulan adalah RM10,500. ATV. Harga sewa untuk 1 jam ATV adalah RM30. Jadi hak pelanggan untuk bermain TV satu hari adalah 100 orang. Jadi keuntungan bersih sebulan adalah RM90,000. Jadi jumlah keseluruhan bagi jualan perkhidmatan untuk sebulan adalah RM367,500. Anggaran keuntungan bersih sebulan iaitu keuntungan bersih sama dengan keuntungan jualan perkhidmatan tolak kos upah pekerja tolak kos overhead. Jadi jumlah keuntungan bersih bagi sebulan adalah RM284,000. Sekarang kita akan pergi kepada pengiraan pulangan pendapatan. Pulangan pendapatan sama dengan jumlah pembangunan resort bahagi keuntungan bersih selama 1 bulan. Jadi jumlah pembangunan resort iaitu RM173,451 bahagi keuntungan bersih iaitu RM284,000. Jadi secara keseluruhannya untuk mendapatkan kembali modal yang diperuntukkan bagi membina pembangunan resort ini memerlukan tempoh masa perkhidmatan resort selama 11 bulan dan 2 minggu. Dan bagi mendapatkan hasil keuntungan pulangan pembinaan resort ini memerlukan tempoh masa 23 bulan atau dianggarkan selama 2 tahun. Baiklah, yang seterusnya adalah tempoh dan pelaksanaan projek pada tahun 2021. Pembinaan resort ini telah memakan masa selama 9 bulan sehingga projek ini siap dirasmikan dan dibuka kepada pelancong domestik dan antarabangsa. Seperti yang dapat dilihat pada slide ini, pada bulan pertama iaitu Februari tahun 2021, aktiviti yang kami lakukan adalah melawat kawasan yang dipilih untuk dibangunkan sebuah resort dan seterusnya menjalankan aktiviti meratakan tanah dengan menggunakan jentera pengkawut. Setelah berjaya meratakan tanah, aktiviti memasang cerucuk di kawasan tapak pembinaan pula dilakukan. Seterusnya pada bulan Mac pula, kami telah menanam pokok di sekeliling resort. Penanaman pokok dilakukan sejak awal bagi memberi masa yang cukup untuk pokok tersebut tumbuh matang dan cantik ketika resort dibuka kelak. Seterusnya, aktiviti menggali tanah bagi memasang sistem perpaipan turut dijalankan. Pada bulan Mac juga, kami telah mula membina bangunan restoran dan juga dewan. Pembinaan restoran dan dewan ini telah mengambil masa selama 2 bulan untuk disiapkan. Manakala pada bulan Mac yang sama juga, kami telah memulakan aktiviti membina chalet untuk penempatan pengunjung. Pembinaan chalet telah mengambil masa selama 3 bulan iaitu berakhir pada bulan Mei. Seterusnya, pada bulan Mei dan Jun terdapat beberapa aktiviti yang telah dilaksanakan iaitu membuat satu bilik ataupun ruang khas kepada staf di resort kami dan membina surau serta membina stor. Projek pembangunan yang dirancang untuk dibangunkan di kawasan tapak projek berpotensi untuk dibangunkan dan dimajukan disebabkan oleh banyak daya sokongan dan kemudahan sedia ada berdekatan dengan tapak projek. Pembangunan resort di tapak projek daerah Jeli, Kelantan banyak menekankan dan memperlihatkan struktur seni bina atau reka bentuk secara tradisional.